Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Habib Abdullah dan hari ini saya akan membentangkan tentang final assessment saya yang saya pilih adalah Sukan Paralimpik Pimpong. Bagi pengenalan Sukan Paralimpik Pimpong ini, Sukan Paralimpik dia merupakan sejenis sukan yang bertembahkan sukan raket yang menggunakan raket untuk pukul bola pimpong yang saiz kecil dan dia dimain di atas meja pimpong yang bersaiz 274 cm panjang dan 152.5 cm lebar. Sukan pimpong Paralimpik mempunyai 11 kelas utama yang di mana dibagikan kepada 3 bahagian besar iaitu kerusi roda, berdiri dan kecacatan intelek. Untuk kerusi roda adalah kelas 1 sampai 5 dan kerusi kategori kelas berdiri adalah daripada kelas 6 sehingga kepada kelas 10 dan untuk kelas kecacatan intelek adalah daripada ada satu saja kelas iaitu kelas 11. Untuk klasifikasi sukan, dia dalam klasifikasi sukan dalam sukan pimpong ini adalah sangat penting untuk memastikan pertandingan yang adil dan mengumpulkan atlet berdasarkan tahap impak kecacatan mereka terhadap prestasi sukan. Seperti saya kata tadi, kelas 1 sehingga 5 adalah kategori kerusi roda, kelas 6 sehingga kelas 10 adalah kategori berdiri dan kelas 11 adalah kecacatan intelek. Baiklah, kita bergerak kepada kerusi roda. Untuk kelas pertama iaitu C1, dia adalah kelas dalam Sukan Paralimpik ini. Sukan Paralimpik Pimpong ini semakin rendah nombornya adalah semakin teruk dan semakin serius kecacatan atlet tersebut. Untuk kelas pertama iaitu kecacatan yang paling ketara, gangguan fungsi tangan yang ketara dan imbangan badan terang yang sangat terhad seperti kecederaan saraf tunjang tahap tinggi. Mereka tidak ada keseimbangan badan, tidak boleh bergerak dengan bebas, perlu ada bantuan. Yang kedua adalah kelas 2. Kelas 2 adalah atlet yang mengalami fungsi tangan yang lebih baik sikit berbanding kelas 1 tetapi masih tiada imbangan badan. Ada fungsi tangan yang bagus tetapi sama juga badan mereka tak ada fungsi yang baik, tidak boleh gerak dengan bebas. Untuk kelas ketiga adalah atlet tersebut mempunyai fungsi tangan yang penuh tetapi tiada imbangan badan. Atlet biasanya perlu memegang kerusi roda dengan tangan sebelah lagi untuk kestabilan. Untuk kelas 3, mereka boleh pukul bola seperti biasa tetapi mereka perlukan bantuan seperti pemegang kerusi atau meja untuk keseimbangan badan. Untuk kelas 4 pula, atlet tersebut mempunyai imbangan badan semasa duduk tetapi tidak sempurna. Bagi kelas kelima pula, ini merupakan kelas yang di mana atletnya mempunyai fungsi badan dan tangan yang paling baik antara 5 kategori ini. Atlet biasanya dalam kategori ini boleh bongkok ke depan, ke kiri dan ke kanan dengan stabil. Baiklah, kita bergerak kepada kelas yang kedua iaitu berdiri. Ini kelas ada daripada 6 sehingga ke 10. Untuk kelas 6, dia ada atlet tersebut mempunyai kecacatan yang teruk pada kedua-dua kaki dan tangan. Contohnya ketiadaan ketiadaan anggota badan di semua bahagian ataupun masalah koordinasi yang serius. Sepertinya sebelah kaki tak ada ataupun sebelah tangan tak ada, completely tak ada. Untuk kelas 7 ialah kecacatan yang sangat ketara pada kaki, menjejaskan pergerakan atau tangan bermain, di mana seperti sebelah kaki tidak boleh berfungsi langsung untuk berjalan dan mengganggu pergerakan atlet tersebut. Untuk kelas 8 adalah kecacatan sederhana pada kaki seperti sebelah kaki kaku ataupun otot lemah. Kelas 9 pula adalah kecacatan ringan pada kaki dan tangan semasa bermain. Kelas ke-10 adalah kecacatan yang paling ringan antara 5 kategori ini. Kecacatan yang paling seperti contoh kecacatan pada tangan tidak bermain ataupun kecacatan kecil pada kaki yang bukan dominan. Kita pergi kepada kecacatan intelek. Untuk ada satu saja kelas iaitu kelas 11. Kelas ini adalah khusus pada atlet yang ada kecacatan intelek. Mereka ada
mereka ada fizikal yang baik tetapi ada masalah mental, iaitu tidak boleh membuat interpretasi dalam permainan dengan baik ataupun tidak boleh mempunyai strategi permainan ataupun fokus yang baik. Tambahan pula, kelas MW12 adalah gabungan daripada lelaki dan perempuan kelas 1 dan 2, dan juga gabungan atlet kelas 6 sehingga ke 7 bagi acara berpasukan lelaki. Ini merupakan contoh atlet yang berada dalam sukan pingpong Paralimpik. Yang pertama adalah daripada negara Malaysia sendiri, iaitu Chi Chow Ming. Beliau adalah kelas 9 dalam sukan Paralimpik, iaitu berdiri, kecacatan ringan. Yang kedua adalah Ibrahim Hamadout daripada Mesir. Beliau berada pada kelas berdiri, kelas 6. Yang ketiga adalah Natalia Patika daripada Poland. Daripada negara Poland, beliau berada pada kelas 10 berdiri. Sama juga kecacatan yang paling ringan antara 5 kelas kategori berdiri. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.